Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, syukur pada Allah. Hari ini hari Selasa bersamaan 1 Jun 2021. 20 Syawal 1442 Hijrah, kelas pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk. Pada hari ini sambung ayat yang ke-8 insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hana, Ibu Jaslina, Ibu Zanita, Ibu Maimunah, Atik Jamilah dan semua yang bagi salam lepas ini insya-Allah ya. Ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Takadu. Takadu ni satu fi'il yang kita baru jumpa. Kita tak pernah bincang sebelum ni. Takadu ni satu fi'il yang kita baru jumpa. Dia daripada kada yakadu. Kada yakadu. Kita panggil ni sebagai salah satu daripada, kita panggil af'al muqarabah. Okay. Kita ada fi'il yang kita panggil sebagai, ada jenis-jenis fi'il yang kita panggil dia sebagai af'al muqarabah. Nampak tak? Ke tak nampak? Kita bisa ingat sikit. Nampak ya? Af'al muqarabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri Mimi, Ibu Saidah. Apa dia af'al muqarabah? Ibu ayah, muqarabah tu ada makna apa tu? Muqarabah tu, qarib. Apa dia qarib? Apa dia makna qarib? Ibu ayah, apa dia makna qarib? Kita belajar kan? Kata tunjuk qarib. Qarib tu maknanya apa? Dekat. Bila dekat, waalaikumsalam Ibu Aizah. Bila dekat ibu ayah, maksudnya apa? Rapat ataupun hampir. Dalam sini ibu ayah tengok terjemahnya. Hampir-hampir, betul tak? Hampir-hampir ataupun nyaris-nyaris. Tengok pada kesesuaian terjemah. Apa terjemah ibu ayah? Takadu. Nampak tak? Hampir-hampir. Nyaris-nyaris. Sipi-sipi macam tu. Hampir-hampir saja.
Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bahasa Arab, kita ada, ataupun ibu Nisa, kita ada fi'il ataupun af'al muqarabah. Dia ada beberapa. Dia ada kada, dia ada ausyaka. Tak apalah, kita ambil kada saja kita bincang. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Ibu ayah tengok, takadu tu fi'il mudhari' kotak keempat tau. Takadu tamayyazu, takadu tu fi'il mudhari' kotak keempat untuk muannas. Jadi takadu tu hampir-hampir ia. Ia tu apa? Apa yang sesuai untuk takadu ibu ayah? Takadu hampir-hampir ia. Ia tu kembali pada apa? Apa yang hampir-hampir tu? Kalimah apa yang sesuai? Kembali pada apa? Kalimah, tengok pada kalimah sebelumnya, neraka, jahannam lah. Hampir-hampir neraka itu, hampir-hampir jahannam itu. Boleh ibu ayah ya? Okey. Apa yang hampir-hampir tu? Namanya af'al muqarabah tu ibu ya. Muqarabah maksudnya dekat ataupun hampir-hampir. Okey. Takadu tamayyazu. Tamayyazu. Ibu ayah, sebelum saya teruskan tamayyazu. Tamayyazu ni ibu ayah. Tamayyazu ni daripada mim alif zai maza ataupun dia, kalau kita tengok biasa kita cari sekejap pasal ada kalimah yang saya nak tunjuk pada ibu ayah. Tadi saya nak terangkan satu benda tapi saya rasa baik kita cari supaya lebih luas. Okey. Maza ya. Okey. Nampak? Maza yamizu. Maza yamizu. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya maza asyai'a azalahu, meninggalkannya ataupun farazahu an ghairihi. Okey, maksudnya mengasingkannya. Maza asyai'a faddala ba'dahu, melebihkan sebagian atas sebagian yang lain dan sebagainya lah. Okey. Maza ni ada makna mengasingkan dan sebagainya lah. Ada makna mengasingkan, ada makna membezakan, itu maksud maza. Jadi ibu ayah, satu orang budak, kanak-kanak, dia akan sampai satu tahap umur yang kita panggil apa? Bila dia boleh membezakan antara baik buruk. Kalau kita bagi dia benda buruk dengan benda baik pada dia, contoh kita bagi dia coklat dengan bagi dia tanah liat, mana yang dia nak makan? Tu kita panggil mumayyiz, nampak tak? Mumayyiz daripada mayyaza yumayyizu. Mayyaza yumayyizu, mumayyiz adalah isim fa'il dia. Maksudnya dah sampai tahap boleh membezakan. Jadi ibu ayah, biasa tak kita dengar kalimah mumayyiz ibu ayah? Biasa tak ibu ayah dengar kalimah mumayyiz? Biasa dengar kan? Ibu ayah boleh tulis ni maksudnya biasa dengar. Tapi tahu tak mumayyiz itu maksudnya boleh membezakan? Dan dia daripada, dia isim fa'il daripada bab taf'il. Mayyaza yumayyizu. Siapa yang baru tahu hari ni, mumayyiz adalah isim fa'il rupanya. Kita sebut selama ni mumayyiz, maksudnya daripada mayyaza yumayyizu. Saya dah tutup kan? Okey. Dan tadi kita dah tengok dalam kamus, maksudnya boleh mengasingkan dan sebagainya. Maka itu maksud mumayyiz, dia boleh membezakan baik, buruk boleh beza. Sebab tu kita panggil mumayyiz. Apa kena mengena dengan ayat ni? Ni. Apa kena mengena sekarang ni dengan tamayyazu ni? Okey, ibu ayah. Neraka tu makhluk ke? Bukan makhluk, ibu ayah. Neraka makhluk kan? Neraka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma neraka adalah makhluk yang sangat dahsyat. Makhluk yang sangat menakutkan, makhluk yang sangat mengazabkan. Ibu ayah, bila kita kata makhluk, dia ada jirim tak? Dia ada jirim tak? Neraka tu ada jirim kan? Itu tak ibu ayah? Neraka tu dia ada jirim kan? Dia ada bentuk dia, ada jirim dia, ada gabungan-gabungan hingga jadi neraka. Okey. Ibu ayah, kita ada satu bekas yang kita letak dalamnya api banyak-banyak. Ataupun letak air panas menggelegak banyak-banyak. Bekas tu, boleh tak bekas tu bocor sikit pun? Bekas tu kita letak daripadanya, contohnya timah yang menggelegak, contoh kan? Boleh tak bekas tu ada bocor sikit? Boleh tak? Tak boleh bocor kan? Tak boleh bocor. Maksudnya bekas tu, dalam dia dah panas dah.
bekas itu sendiri ibu ayah, apa jadi kalau menggelegak membuat kuat sangat, apa jadi pada bekas tu? Apa jadi pada bekas tu bila menggelegak kuat sangat, bekas tu lama-lama takut jadi apa? Boleh pecah tak bekas tu? Bila sampai bekas tu pecah, maksudnya apa? Gelegak, menggelegaknya, bergoncangnya, mendidihnya, timah tu didihan yang paling maksimal ke ataupun biasa-biasa sampai bekas boleh pecah? Maksudnya maksima sampai pecah bekas. Begitulah ibu ayah, maksimanya gelegak, maksimanya gejolak api neraka tu, maksimanya dia sampai hampir-hampir neraka pecah. Boleh faham tak mana sekarang ibu ayah? Boleh tak faham makna takadu sekarang ni? Takadu tamayyazu, hampir-hampir pecah. Jadi tamayyazu tu daripada maza yamizu ataupun mayyaza yumayyizu. Waalaikumsalam Ibu Ramlah. Maksudnya mayyaza yumayyizu, tamyizan, mumayyiz itu membezakan. Di sini tamayyazu ni daripada bab tafa'ul, tamayyaza yatamayyazu. Kita lagi saya terangkan. Cuma yang nak bagi tahu maknanya apa? Maknanya ada makna pecah. Berasingan. Neraka itu jadi pecah dan berasingan. Hampir macam tu kerana betapa dahsyatnya panas api neraka. Ibu ayah, bila kita faham dua kalimah ni berdasarkan kalimah bahasa Arab, boleh tak sekarang ibu ayah membayangkan betapa dahsyatnya neraka? Hanya dengan faham dua kalimah. Takadu dengan tamayyazu, bila faham dua kalimah dari segi bahasa Arab, kenapa Allah gunakan kalimah ini? Kenapa Allah gunakan kalimah ini, takadu tamayyazu? Baru dua kalimah ini saja dah mendatangkan kegerunan kita yang sangat dahsyat pada neraka. Ibu ayah, cakap senang kan? Tapi nak masuk dalam hati tu nak kena mujahadah lah ibu ayah. Cakap pasal neraka semua senang, takut, Masya Allah. Tapi kita buat dosa juga. Siapa? Saya lah ibu-ibu semua, Masya Allah, soleh-solehah. Saya ni banyak dosa ni. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, kita baca dua ayat ni mendatangkan kegerunan. Jadi kita tengok kalimah tamayyazu, baru masuk pada bahasa sikit. Ibu ayah, tamayyazu ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ibu ayah, tamayyazu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Mudhari' bukan fi'il madhi ke? Okey, tengok fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya tamayyaza. Fi'il madhi tamayyaza. Okey, dengar ibu ayah. Tamayyaza ya tamayyazu. Tamayyaza ya tamayyazu. Di sini kalau neraka dia muannas, kotak keempat, tengok saya tasrif ya. Kotak pertama yatamayyazu, kotak kedua yatamayyazani, kotak ketiga yatamayyazuna, kotak keempat ta, ada dua ta. Ta tamayyazu. Di sini satu ta ke dua ta ibu? Tengok tu betul. Jadi takadu tamayyazu, satu ta. Maka dia fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Nampak? Cakap betul. Fi'il madhi ke fi'il mudhari' sekarang ni? Okey, jawapannya fi'il mudhari' bukan fi'il madhi. Saja saya bagi ibu keliru sikit sekarang ni, biar ibu fikir, salah juga ke? Ibu ayah, fi'il madhinya, ingat fi'il madhi kotak pertama mesti baris atas, tamayyaza. Betul Ibu Ramlah ni ustazah ni mengajar sekali madrasah. Ustazah Iman ya, Masya Allah. Ataupun parents pada pelajar. Tamayyaza, mudhari'nya yatamayyazu. Tapi ibu ayah, orang Arab biasa kalau ada bertemu dua huruf ta di hadapan kalimah, biasanya dia buang satu. Jadi asalnya tamayyazu tu asalnya ta tamayyazu, kotak keempat fi'il mudhari', ta tamayyazu, ada dua ta. Tapi dibuang satu ta jadi tamayyazu saja. Saya ulang. Fi'il mudhari'nya yatamayyazu, yatamayyazani, yatamayyazuna. Kotak keempat untuk muannas tatamayyazu. Okey, tak apa. Okey. Jadi ibu ayah, tatamayyazu ada dua ta kat depan, maka kita buang satu ta, jadi tamayyazu. Selama ibu ayah baca, saya rasa ramai baru tahu tamayyazu fi'il mudhari' dan dibuang ta, betul? Ramai kan baru tahu kan, tamayyazu tu fi'il mudhari' dan rupanya ada dua ta tapi dibuang satu ta kat depan. Kan? Itu memang biasa berlaku. Saya sendiri pun masa mula belajar pun macam tu juga. Kenapa macam tu? Kata fi'il mudhari'.
Bagus soalan Ibu Asimah. Adakah semua dua ta di depan dibuang? Tak semestinya. Ibu Asimah, tak semestinya. Tapi boleh tak dibuang? Boleh dibuang. Contoh ayat ni dibuang. Okey. Okey, jelas Ibu. Okey, nampak tak ramai baru tahu. Jadi kalau ibu-ibu tak ikut kelas, rugi. InsyaAllah ya. Kecuali kalau ibu-ibu sibuk, tak apalah ya. Contoh tatakallam. Takallama ya takallam tu. Itu tak buang. Tatakallam tak buang. Okey, betul? Masya-Allah. Okey. Jadi takadu tamayyazu. Hampir-hampir saja tamayyazu, neraka itu pecah. Jadi Ibu Ayah, apa terjemah tamayyazu pada Quran terjemah Ibu Ayah? Apa terjemah tamayyazu Quran terjemah Ibu Ayah? Nampak? Ia terbelah, ia terpecah. Nampak? Semua belah tu, belah, pecah. Semuanya ada makna asing tak? Semuanya ada makna asing. Ada makna mengasingkan. Allah mengasingkan, Allah pecahkan. Jadi, takadu tamayyazu, hampir-hampir saja neraka tu pecah. Terpecah ke, pecah ke. Yang penting ada berlaku pengasingan di antara jirim-jirim pada neraka tu. Hampir-hampir saja macam tu. Menunjukkan apa? Betapa panasnya, betapa dahsyatnya menggelegak. Terjemah meledak pun Ibu Bahariah kat Nurmah pun bagus. Meledak pun macam meledak. Macam tu kan. Ibu Ayah. Okey. Jadi, minal ghaiz. Minal ghaiz. Min tu biasa terjemah min, biasa apa terjemah min Ibu Ayah? Apa dia biasa terjemah min? Biasa min terjemah dari ataupun daripada kan? Okey. Di sini, min Ibu Ayah ada banyak maksud tau dalam bahasa Arab. Kita baru belajar paling asas tu. Min ada banyak maksud ataupun tujuan dalam bahasa Arab. Di antara tujuan min adalah untuk memberi makna ta'lil, sebab. Boleh kita kata min tu min sababiyah ataupun min ta'liliyah. Sebab. Jadi, cuba tengok terjemah Ibu Ayah. Betul tak terjemah min kerana ataupun sebab? Ada tak? Kerana, nampak tak kerana? Kenapa terjemah kerana? Kerana min di sini memberi makna sebab. Lagi baru kan kita belajar kan? Min memberi makna sebab. Biasa kita terjemah min dari ataupun daripada. Rupanya ada min terjemah kerana ataupun sebab. Ibu Maimunah punya macam tu. Bagus. Masya Allah. Ibu Ayah lagi, saya tanya lagi. Siapa yang baru hari ni tahu ada min memberi makna sebab? Biasa kita terjemah min dari ataupun daripada. Komen baru ataupun ulang kaji. Nampak tak Ibu Ayah? Nampak tak? Selama ni kita belajar, takut kita belajar. Baru Ibu Ayah, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey. Selama ni kita belajar min daripada. Kita pun pegang. Aku dah tahu dah min tu daripada. Alah, budak-budak punya belajar satu punya belajar. Betul tak ramai fikir macam tu Ibu Ayah? Saya cakap ni pengalaman saya mengajar bahasa Arab 15 tahun. Betul tak ramai orang yang dah belajar sebelum ni, dia kata min tu dari ataupun daripada Ustaz. Tahu tu mana dia. Itu yang paling asas. Kita belajar ni untuk faham Quran. Min saja ada banyak maksud lain Ibu Ayah. Hari ni kita jumpa, rupanya min ada juga makna kerana ataupun sebab. Jadi Ibu Ayah, makin kita tawaduk, merendah diri, makin itu Allah Ta'ala akan buka untuk kita semua insya-Allah. Jadi Ibu Ayah, ilmu yang Ibu Ayah dapat bukan untuk kita bangga, tapi untuk kita, ya Allah, aku dah faham hari ini ada min memberi makna sebab. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi aku nikmat baca Quran ya Allah, supaya aku nikmat baca Quran ya Allah, aku dapat tahu min itu, min ini. Kalau tak faham aku tanya ustaz nanti ya Allah. Macam tu rasanya ya Allah, macam tu rasanya Ibu Ayah semua. Hingga datang kemanisan baca Quran. Amin ya Allah, amin. Amin ya, Masya Allah, baca ya. Ibu Asimah, min mana sebahagian boleh kita panggil min litabi'id. Okey, bagus Ibu, Masya Allah. Okey, kita teruskan. Jadi kerana al-ghaiz. Al-ghaiz ni apa? Al-ghaiz. Ibu Ayah, biasanya apa dia marah dalam bahasa Arab? Marah, kita biasa dengar. Apa dia marah dalam bahasa Arab? Ghadab. Apa dia marah? Ghadab, betul. Ghadab. Ghain dad ba, ghadab. La taghdab, jangan kamu marah, kan? Jadi Ibu Ayah, ghadab tu marah. Tapi al-ghaiz ini apa? Al-ghaiz. Apa dia makna al-ghaiz? Okey, tengok mana ghaiz ni apa? Ghaiz maksudnya apa? Ghadaban 'alal kufar wal ghaiz
syiddatul ghadab. Ibu ayah, ghais ni maksudnya marah yang bersangatan. Bukan marah biasa. Bukan marah biasa. Ibu ayah, kalau tu marah pada orang kafir tu Umi, itu marah sekadar marah biasa kalau kita faham, tapi al-ghais ni marah yang bersangatan. Sifat marah al-ghais ni lebih dahsyat daripada ghadab. Ghadab marah biasa. Dalam bahasa Arab, ghadab tu maksudnya marah biasa. Tapi kalau ghais, marah yang luar biasa. Marah yang bersangatan. Bersangatan marah bukan main-main punya marah. Marah tahap maksima. Betul. Marah tahap maksima yang marah sangat macam Maksudnya Nadia kata marah sangat betul. Jadi ibu ayah, marah sangat bukan marah biasa tau. Marah tahap maksima. Dah sampai lain merah dah. Lain merah punya marah. Tekan minyak habis dah tu. Ibu ayah ya. Kenapa? Takadu tamayyazu minal ghais. Hampir-hampir neraka tu pecah kerana marah, bersangatan marah. Okey, itu sifat ketiga untuk neraka ibu ayah. Semalam kita belajar sifat pertama dan kedua. Sifat pertama neraka, bila dicampak orang padanya, orang tu, ahli neraka akan dengar suara yang sangat buruk. Suara yang menakutkan. Yang kedua, sifat neraka, dia membuak-buak api dia. Bergejolak api, sangat panas. Sifat ketiga, sifat sifat neraka. Neraka ini dia sangat marah. Neraka ini sangat marah kepada ahli neraka. Sangat marah. Memang dia tunggu dia kau masuk. Aku tunggu kau masuk dah lama ni. Kau masuk tengok aku buat kau macam mana. Allahu Akbar ibu ayah. Okey. Jadi tafsiran dia itu baru terjemah. Min diguna ikut keadaan. Ya betul Ibu Ramlah. Ikut terjemah ni ikut konteks ayatnya macam tu. Okey. Maksud tu tadi baru kita terjemah tafsiran dia. Ai takadu au taqtaribu tataqatta'u. Hampir-hampir neraka itu pecah. Wa yanfasilu ba'daha min ba'din dan terpisah sebahagian yang lain. Sebahagian dengan sebahagian yang lain. Neraka itu hampir-hampir dia terpecah dan terpisah sebahagian dengan sebahagian yang lain. Min syiddati ghadabiha, kerana bersangatan marah alal kuffar, kepada orang-orang kafir. Okey. Kemudian kullama, setiap kali, ulqiya fi'il madhi majhul, dicampak. Betul tak ibu ayah dicampak? Mesti dimulakan dengan di kerana dia fi'il majhul. Semalam kita belajar iza ulqu kotak ketiga, mereka dicampak. Tapi di sini kullama ulqiya, setiap kali dicampak, fiha, ke dalam neraka yang membuak-buak, yang sangat panas, yang bergejolak. Siapa yang dicampak? Faujun, satu puak, satu golongan. Faujun ni satu golongan. Faujun ni maksudnya Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaj jamak pada fauj. Afwaja berkelompok-kelompok. Fauj satu kelompok. Okey, sekumpulan. Jadi buaya, setiap kali dicampakkan padanya faujun, satu kelompok. Ustaz pagi tadi Ustaz ajar faujun, tanwin, lepas tu ada fi'il. Maka faujun jadi sifat ke? Sa'alahum jadi sifat ke? Tengok pada konteks. Di sini buaya, kullama ulqiya fiha faujun. Okey, itu jadi syarat. Kullama tu dia macam kita panggil macam ada makna syarat lah. Ulqiya fiha faujun, dicampak padanya satu kelompok. Sa'alahum, itu dah jadi macam jumlah lain, ayat lain. Jelas kan? Jadi kita tak terjemah maksud sifat. Macam kita belajar tadi, haza rajulun zahaba ilal masjid, ini adalah seorang lelaki yang pergi masjid. Rajulun zahaba, itu dulu tu berkait. Tapi di sini faujun dengan sa'alah dia tak berkait sebenarnya, dia terpisah. Kalimah lain. Faujun ayat lain, sa'alahum dah jadi ayat lain. Okey. Jadi tak ada terjemah yang kat sini. Takut ada yang fikir Ustaz tadi Ustaz kata nakirah, lepas tu fi'il, biasa terjemah yang.
sifat. Tengok pada konteks. Okey. Faujun satu puak, maka sa'alahum akan bertanya kepada mereka ataupun pasti bertanya kepada mereka. Siapa yang bertanya? Sa'ala fi'il madhi, mana fa'il? Khazanatuha ibu ayah itu jamak. Tapi macam saya kata, jamak taksir biasanya dia muannas. Khazanah ni dia jamak ni, cuma dia juga boleh dikira sebagai muzakkar. Muannas pun boleh, muzakkar biasanya muannas. Jadi sa'alahum bertanya kepada mereka ahli neraka tadi. Siapa yang tanya? Khazanatuha, khazanah, para khazanah neraka, penjaga, betul. Para penjaga. Ibu ayah, kita kata apa ni? Tak apalah, khazanah tu orang yang menjaga lah, bukan orang, malaikat yang menjaga. Tengok pada makna sini, sekejap ya. Okey, apa dia khazanah? Khazanah maksudnya al-a'wan wa hum malikun wa a'wanuhu. Okey, al-a'wan maksudnya para malaikat yang membantu malaikat Zabaniyah, iaitu dia malaikat Malik dan pembantu-pembantunya. Okey, malaikat jaga neraka namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat jaga neraka malaikat Zabaniyah. Jadi khazanah ni malaikat Zabaniyah seorang dan malaikat-malaikat lain. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik dan malaikat-malaikat lain yang menjaga neraka. Itu dipanggil khazanah neraka. Memang Allah tugaskan mereka ni untuk menyambut ahli-ahli neraka yang dicampak, bukan sambut happy. Sambut tu untuk diazab lah. Maka ibu ayah, sa'alahum akan bertanya kepada mereka. Ustaz, sa'ala fi'il madhi kenapa terjemahkan? Ibu ayah, sekarang ni perbuatan masuk neraka tu dah berlaku ke belum sekarang ni? Neraka dah dinyalakan ke belum ibu sekarang ni? Orang-orang mati tu dah masuk neraka ke yang sekarang ni? Sebelum kiamat? Belum lagi kat normal, belum. Kena azab dalam kubur dulu. Alam barzah. Neraka belum itu lagi. Alam barzah. Alam barzah adalah satu lubang daripada lubang-lubang neraka ataupun satu taman daripada taman-taman syurga. Bukan syurga sebenar, bukan neraka sebenar. Nanti yang betul-betul punya, bila di padang mahsyar, semua azab dalam kubur tu tak rasa dah. Rasa macam tidur je. Bila nampak azab sebenar, wala'ayazubillah, dekat padang mahsyar nanti. Bahkan dalam neraka. Tapi Allah gunakan sa'ala, fi'il madhi. Ingat tak saya terangkan beberapa hari lepas, bila benda tak berlaku lagi, tapi Allah Ta'ala gunakan fi'il madhi, apa tujuan ni boy ya? Memberi makna apa tu? Itu fi'il madhi. Betul Pak Wahab, pasti akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala yang janjikan. Jadi, sa'alahum, kita boleh terjemah akan bertanya, ataupun pasti bertanya kepada mereka. Siapa yang tanya? Khazanatuha, para penjaga, penghuni neraka jahanam tu, pada penjaga lah. Penghuni itu macam ahli neraka. Penjaga neraka jahanam tu iaitu malaikat Zabaniyah, malaikat Malik dan malaikat-malaikat lain. Apa yang mereka kata? Tanya. Alam ya'tikum nazir. Alam ya'ti. Kalau ya'ti saja datang. Ya'ti daripada ata ya'ti. Maksudnya datang. Bila masuk lam tu menjazamkan. Asalnya ya'ti ada ya. Maka dibuang ya jadi lam ya'ti. Lam ya'ti maksudnya tidak datang. Oleh kerana ada hamzah tu hamzah istifham, maka terjemahannya akan jadi tidakkah datang ataupun belum pernahkah datang. Datang kum kepada kamu semua nazir, seorang pemberi peringatan. Nazir, pemberi peringatan, pemberi warning. Okey ibu ayah. Jadi ketika mana nak dicampak, satu puak demi satu puak dicampak ke dalam neraka. Ketika mana dicampak tu, contoh ini neraka, mereka dicampak, ada malaikat yang jaga dan malaikat tu akan tanya. Sementara nak masuk neraka tu akan ditanya. Sebelum tu saya bagi satu contoh. Satu orang yang hukumnya hukum gantung sampai mati dan dibawa ke bilik untuk menggantung mayat. Menggantung apa salah. Kan bilik gantung kan, tak tahu nama bilik tu, bilik gantung lah kan. Ketika mana dibawa, orang tu dibawa dengan dah tutup kepala, dibawa ke bilik
untuk dia nak mati kejap lagi, yang jaga tu kata, kau ni dulu masa kat luar tak ada orang bagi warning ke dengan kau? Kau ni tak ada orang bagi peringatan ke? Apa rasa? Agak-agak ibu ayah, apa rasa apa perasaan orang yang sedang diheret tu untuk digantung? Apa perasaan? Adakah dia rasa gembira ke tambah sedih? Aku nak mati tanya macam tu pula. Aku dah nak mati dah, tanyalah. Mestilah bertambah sedih. Dia tu dah confirm nak mati dah. Tanya pula macam tu, masa kat luar dulu tak ada kau orang bagi warning dekat kau? Itulah. Kan? Takut, kesal semua ada. Itulah ibu ayah, para malaikat itu ditugaskan untuk tanya ni, bukan kerana mereka ni sakit hati, busuk hati, tak. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Memang ahli neraka ni Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat untuk hina mereka sehina-hinanya. Saya tak nak jadi ahli neraka ibu ayah. Saya nak jadi ahli syurga. Kita semua nak jadi ahli syurga ibu ayah ya. Betul soalan macam menyindir. Soalan tu memang soalan menyindir. Soalan tu soalan menyindir, soalan nak bagi sakit hati. Memang itu Allah perintahkan mereka untuk sakitkan hati. Belum sakit masuk neraka. Dicampak itu dah nampak neraka dengan bunyi dah menakutkan dah. Kena ejek lagi dengan malaikat tanya soalan macam tu. Hina lah ibu ayah, hina sangat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita ibu ayah, kita semua masih syurga insya-Allah ibu ayah. Saya kena ingat ketika mana nak buat dosa ke apa ke, kita kena ingat Allah Ta'ala melihat, malaikat melihat, kita bila ingat balik surah ni, faham balik tafsiran dia. Kamil, kau ni janganlah nanti kau masuk golongan ni baru kau tahu siksa macam mana. Ingatlah Kamil, kau tu dah lemah, lembik, makhluk biasa. Kau tu berhajat pada redha Allah. Kau janganlah buat dosa pada Allah. Kita ingatlah ibu ayah, kita ingat. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Jadi itu baru terjemah dia. Saya ulang balik. Kullama, setiap kali, ulqiya, dicampak, fiha, padanya, faujun, satu puak, satu kumpulan daripada ahli neraka, sa'alahum, akan bertanya kepada mereka, khazanatuha, para penjaga neraka. Apa yang mereka tanya? Alam ya'tikum nazir, tidakkah datang kepada kamu semua pemberi peringatan? Tafsiran dia, ay kullama turiha fi jahannama jama'atun minal kuffar, setiap kali dicampak satu kumpulan daripada orang kafir, sa'alahum a'wanuha wa zabaniyatuha su'ala taqri'in wa tawbih. Ini tadi, ibu kata tadi. Penjaga neraka dan malaikat zabaniyah sendiri akan bertanya soalan untuk mengejek-ngejek, soalan untuk mengolok-ngolok, soalan untuk memperlekeh. Apa soalannya? Ama ja'akum fid dunya rasulun nadhirun yunzirukum hadzal yawma wa yukhawwifukum wa yuhadhdhirukum minhu. Tidakkah telah datang kepada kamu masa kat dunia dulu? Sekarang lah ibu ya, sekarang kita ni di alam dunia ni. Di alam dunia, kesempatan kita ni masih ada ibu ya. Saya ibu ya masih Allah Ta'ala bagi nyawa lagi ni. Masih Allah bagi nyawa pada kita di alam dunia ni sekarang ibu ya. Kita tak nak jadi macam golongan ni. Mana malaikat tanya, masa kat dunia dulu, tak ada ke orang datang bagi peringatan? Rasul ataupun pemberi peringatan yang ingatkan kamu pasal hari kiamat ni? Tak ada ke? Yang menakutkan kamu? Tak ada ke? Yang bagi warning tak ada ke? Sama-sama ibu. Jadi ibu, inilah dia. Inilah tujuan kita belajar supaya betul-betul Al-Quran jadi peringatan pada kita. Sekarang ni ibu ya, dengan pelajaran hari ini, ibu ayah nampak tak? Betul-betul Al-Quran ini panduan kita. Betul-betul Al-Quran ini nak selamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Nampak tak? Betul-betul Nabi itu Allah Ta'ala utuskan, para ulama Allah Ta'ala jadikan sebagai pewaris Nabi untuk selamatkan saya dan ibu-ibu ayah semua ni. Nampak tak sekarang ibu ayah? Kita kena nampak betul-betul. Itulah tujuan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk ibu ayah, cucu ibu, anak ibu baca Quran dah khatam dah. Oh, anak saya dah pernah khatam Quran. Inilah kena tipu ni. Anak khatam Quran, rasa hebat anak khatam Quran. Bagus dah. Bagus khatam Quran, tapi faham ke tidak? Majlis khatam Quran anak, bagus, Masya Allah, bagus. Belajar dengan ustazah sini. Bagus khatam Quran, tapi dia faham ke tidak? Masih lagi ibu ayah, harap kat sini tak adalah ya. Biar anak-anak keluar pakai baju ketat, nampak bentuk badan semua. Keluar dengan tunang, keluar dengan laki. Contohlah, keluar dengan tunang apa ke contoh kan. Naik motor peluk-peluk macam tu, contoh macam itulah ibu ayah ya. Kemudian kita ni Allah Ta'ala pelihara lah. Saya sendiri cakap untuk diri saya sendiri jugalah ibu ayah ya. Pasal tu orang Arab menangis betul. Saya risau ibu ayah, risau sangat.
apa ni, tak kisah kan, tak kisah pakaian, tak jaga. Ibu ayah kita jagalah semua ni insya-Allah ya. Jaga. Betul Ibu Aizah, sekumpulan bukan individu, sekumpulan, satu kumpulan dimasukkan sentak. Allahu Akbar. Jadi Ibu ayah, pasal tu Ibu ayah penting belajar tafsir harfiah. Penting juga belajar macam mana nak faham tafsir tu kalau ibu-ibu ayah tak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab ni bukan kita nak belajar tinggi-tinggi, belajar ikhtilaf antara ulama nahwu, bukan. Kita nak belajar yang asas-asas, kita belajar asas sekarang ni ibu ayah untuk faham Quran ni asas. Tapi dengan asas yang kita faham ini ibu ayah menyebabkan kita boleh faham tafsir ni. Tapi jangan faham sendiri, baca sendiri tak nak, kena belajar. Kena belajar ada guru, jangan baca sendiri dan faham sendiri tak boleh. Okey, Ibu Nur Sidah, Iblis lebih tahu Al-Quran daripada kita. Iblis makhluk yang alim, makhluk yang sangat berilmu. Okey, Ibu Nur Sidah tanya, Iblis lebih tahu Quran. Saya tanya, cakap pada ibu ayah semua. Syekh Ghazali, bukan Imam Ghazali, Syekh Ghazali, ulama Mesir bagi tahu, Iblis ini ibu ayah, Iblis ni setakat sesatkan kita dengan cara-cara maksiat ni biasa. Tetapi dia ada 10,000 cara. Iblis dia ada 10,000 cara untuk sesatkan manusia dengan cara agama. Dia sesatkan manusia dengan jalan agama. Dia ada 10,000 cara ibu ayah. 10,000 cara untuk sesatkan manusia dengan jalan agama. Kita buat amal soleh tapi rupanya kita telah disesatkan oleh iblis, oleh syaitan. Masya Allah, tabarakallah. Kita sembahyang. Tapi kita sembahyang ada riak dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala tak terima, iblis menang. Kan? Kita jadikan anak kita hafiz Quran, hantar madrasah, tahfiz semua Masya Allah. Tapi dalam hati kita, tujuan apa? Nak kita bangga. Kita rasa bangga, tengok anak kau hafiz Quran, anak kau tak. Dah jadi masalah. Niat tak betul. Kita sedekah, tapi nak orang sebut-sebut nama kita. Dah tak betul. Syaitan berjaya, jalan agama saja 10,000 cara. Belum lagi jalan maksiat, itu dah memang jalan dia. Nampak tak Ibu Nur Sidah, alimnya apa ni, syaitan iblis ni. Kita minta lindung lah insyaAllah ibu ayah ya. Minta lindung sungguh-sungguh insyaAllah. Okey, sekarang itu ibu ayah, saya cakap ni untuk diri saya sendiri insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok tak pasti Ibu Puteri Mimi, tengoklah kalau saya free, saya sihat insya-Allah di kelas. Biasanya hari-hari ada. Kalau ibu semua kena settle tengok jadual saya bagi di awal pagi tu ya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nasib baik saya ingat nak save, kalau tak tadi saya nak keluar laju tadi dah ya.